Bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Saifuddin Nasution Ismail berkata kerajaan sedang berdepan situasi kewangan meruncing untuk melunaskan pembayaran bantuan bulanan RM600 kepada pekerja yang terpaksa bercuti tanpa gaji. Katanya pandangan itu adalah berdasarkan kedudukan harga minyak dunia kini yang berada sekitar $30 setong, berudum hampir separuh berbanding ketika belanjawan 2020 dibentangkan Oktober tahun lalu, iaitu pada $62 setong. Itu dah separuh daripada anggaran pendapatan kerajaan dari sumber minyak. Sekarang ini, dengan harga minyak yang cuma berlegar pada $30 setong, hal itu akan menyaksikan penyusutan pendapatan kerajaan dengan begitu besar sekali. Mungkin anggaran sekitar RM10 bilion kehilangan hasil kalau harga bermain pada Julat sekarang. Saya fikir kedudukan keuangan kerajaan sekarang menjadi sangat-sangat runcing, katanya dalam sidang media Majlis Setiausaha Pakatan Harapan. Sesi itu dijalankan secara dalam talian sebagai langkah berjaga-jaga ekoran penularan wabak COVID-19. Saifuddin berkata demikian sebagai menjawab soalan pemberita tentang apakah Pakatan Harapan yakin Kerajaan Perikatan Nasional mampu membayar insentif RM600 sebulan seperti yang diumumkan. Ia menjadi kebimbangan berdasarkan maklumat keuangan terakhir sebelum pertukaran kerajaan berlaku. Mengakui kejatuhan harga minyak itu hanyalah satu daripada banyak faktor lain yang perlu diambil kira. Saifuddin berkata hal itu sudah cukup menjelaskan betapa meruncingnya kedudukan keuangan kerajaan kini. Berdasarkan pemeriksaan terkini, harga minyak dunia terus mengalami penurunan dan kini berada pada kadar $30.05 setong. Sebelum ini, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan bantuan keuangan RM600 sebulan bagi tempoh maksimum 6 bulan kepada pekerja yang meraih pendapatan bawah RM4,000 sebulan yang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji dengan peruntukan RM120 juta. Seramai 33,000 pekerja disasarkan menerima faedah tersebut, katanya pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat pertama Majlis Tindakan Ekonomi atau EAC di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Bekas Menteri Pengangkutan Anthony Loke pula meminta kerajaan membantu syarikat penerbangan bagi memastikan mereka tidak mengalami muflis. Kata setiausaha organisasi DAP itu, syarikat penerbangan tidak boleh dibiarkan muflis kerana hal itu akan memberikan kesan yang sangat besar buat negara, terutamanya daripada aspek keterhubungan dengan negara lain yang harus dikekalkan sehingga wabak COVID-19 surut nanti. Kalau saya masih Menteri Pengangkutan, apa saya akan buat? Saya akan terus meminta semua syarikat penerbangan bermesyuarat dan minta mereka cadangkan terlebih dahulu apakah bentuk pakej bantuan yang boleh diberikan untuk mengurangkan kos. Syarikat-syarikat penerbangan ini perlu dibantu kerana kita tak boleh biarkan mana-mana syarikat penerbangan muflis. Itu akan beri implikasi yang sangat besar kepada negara. Apabila kita kembali pulih nanti dari wabak COVID-19, kita perlu pastikan sistem pengangkutan kita masih kekal dan kita ada keterhubungan atau konektiviti yang berterusan dengan negara lain, katanya. Beliau menjawab soalan pemberita tentang laporan yang menjangkakan kebanyakan syarikat penerbangan akan muflis menjelang Mei ekoran wabak COVID-19 yang semakin menular di seluruh dunia. Antara cadangan Loke dalam masa 2 hingga 3 bulan ke hadapan, syarikat-syarikat penerbangan boleh diberikan pinjaman mudah atau soft loan bagi membantu mereka. Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa Rabu 18 Mac sehinggalah 31 Mac. Antara lain, sekatan menyeluruh akan dikenakan terhadap semua perjalanan baik yang melibatkan rakyat Malaysia ke luar negara maupun pelancong dan pelawat asing ke dalam negara.